Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua anak-anak yang sedang menonton rancangan Perlis Mengaji yang berada di Perlis dan juga mungkin berada di seluruh Malaysia, sebab kita tahu program Perlis Mengaji merupakan satu program akademik ataupun program pembelajaran yang telah berlangsung daripada kita mula PKP 1 sampailah sekarang masih berterusan. Tahniah kepada tim Perlis Mengaji. Dan seperti biasa untuk kali ini, untuk slot mata pelajaran sains, saya akan berkongsi tentang tajuk polimer, iaitu satu daripada bab yang penting jugalah dalam tingkatan 5 untuk sains KBSM. Okey. Jadi saya Cikgu Nur Helmi bin Abdul Muttalib daripada SMK Jerlun, dan saya ada banyak buat perkongsian di media sosial termasuk blog saya www.cikguhelmi.com. Jadi anak-anak yang ada menonton di rumah sekarang ni nanti bolehlah juga pergi ke blog saya untuk dapatkan nota dan juga kuis ataupun Google Form yang berkaitan dengan mata pelajaran sains supaya boleh buat sebagai latihan masa musim PKP sebagai persediaan masuk ke sekolah. Okey. So, saya nak mulakan dengan apa itu polimer. Okey, apa itu polimer? Jadi saya bagi contoh kat situ satu kasut, kasut boot yang kita selalu tengok masa orang buat construction kan. Okey, jadi yang dikatakan dengan polimer tu adalah satu rantai molekul yang panjang terdiri daripada molekul-molekul kecil ataupun kita panggil dia monomer dan bersambung. Okey, mungkin daripada segi definisi ni adik-adik tak faham kan, mungkin tak nampak lagi dia macam mana. So kita tengok dalam bentuk yang lebih mudah. So kita ada monomer dan kita ada polimer. Jadi monomer ni adalah molekul yang kecil, dia satu-satu saja. So contoh monomer yang saya bagi ni adalah monomer yang dia ada 3 saja dia punya zarah dia tu. Okey. Kemudian kita ada polimer yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu polimer ni adalah rantai molekul panjang. Maksudnya yang monomer tadi yang kecil-kecil tu kita gabung dia akan jadi satu rantai molekul yang panjang. Jadi yang itu yang kita panggil dia sebagai polimer. Dan kita boleh nampak benda tu di sekeliling kita. Boleh sekeliling kita boleh tengok. Jadi ada 2 proses yang berkaitan dengan polimer ni. Satu pempolimeran, okey. Pempolimeran, okey. Polimer kat tengah, pem dan juga an. Imbuhan pem dan an kat belakang, depan dan belakang. Apa maksud pempolimeran? Ni yang pertama, proses yang pertama, okey. Maksud dia adalah proses penggabungan molekul monomer yang kecil tadi tu untuk membentuk polimer. Okey, kalau monomer kepada polimer itu kita panggil pempolimeran. Maksudnya proses nak jadikan polimer lah, bahasa mudah dia. Okey. Satu lagi pula, okey, proses yang kedua iaitu kita panggil penyahpolimeran. Maksudnya nyah ni kalau dalam bahasa Melayu maksudnya dia maksud hilang ataupun kita buang dia, depolymerization dalam bahasa Inggeris dia, okey, iaitu kita tukar balik. Tadi kalau kita ada polimer, pempolimeran, kita daripada monomer kita nak gabung jadi polimer. Sekarang ni bila kita dah ada polimer, kita nak tukar dia balik kepada monomer, jadi kita panggil proses dia proses penyahpolimeran. Cuma tukar balik saja, okey.
Jadi kata kunci dia, kata kunci dia kat sini kalau nyah polimeran maksudnya kita nak uraikan dia balik, kalau pempolimeran kita nak gabung dia. Itu dia punya kata kunci lah. Okey. Dan untuk polimer ni kita ada dua jenis, iaitu kita ada polimer asli yang kita dapatkan daripada secara semula jadi daripada benda hidup. Manakala kita ada satu lagi polimer sintetik. Perkataan sintetik itu sendiri bermaksud tiruan. Okey. Jadi yang itu manusia buat dengan gunakan tindak balas kimia lah. Dia campur bahan, kemudian kita akan dapat satu bahan yang mirip, ciri-ciri itu sama macam polimer semula jadi. Okey. Kalau yang semula jadi ni banyak contoh dia, kita ada kanji, kita ada protein, selulosa yang kita jumpa dekat tumbuhan, kemudian ada lemak pun satu contoh polimer asli, dan juga kita ada getah. Okey, susu getah tu. Kemudian untuk polimer sintetik pula banyak juga kat sekeliling kita, bahan-bahan yang kita guna yang dibuat secara orang kata apa, melalui tindak balas kimia dalam makmal lah. So kita ada plastik, kita ada getah sintetik kan. Tak semua benda-benda getah yang ada di sekeliling kita adalah benda yang diperbuat daripada getah asli. Ada setengah tu dibuat daripada getah sintetik. Sebab kebanyakan lah, bukannya ada setengah, kebanyakan getah-getah yang ada tu diperbuat daripada getah sintetik. Yalah kan, bukan senang kita nak dapatkan getah asli kan, daripada pokok-pokok nak kena tunggu lama proses, nak kena tanam lah apa semua. Lepas tu pokok getah ni pula bukan di semua negara dia sesuai kan. Jadi macam getah sintetik tu lebih praktikal lah, maksudnya lebih senang kita nak dapat, jadi lebih senang kita nak guna untuk barang kita punya keperluan harian lah. Dan satu lagi kita ada juga gentian sintetik yang dibuat untuk tujuan khusus tertentu lah. Sekejap lagi anak-anak akan tengok apa contoh-contoh dia lah. Okey. Ini kita ada polimer asli. Okey, polimer asli. Contoh dia kat sini kanji. Kalau polimer dia adalah kanji, so monomer dia adalah glukosa. Maksudnya glukosa campur glukosa, gabung glukosa, kita akan dapat kanji. Okay. Kemudian sama juga dengan protein. Protein itu adalah polimer. Kalau kita nak dapatkan monomer dia adalah asid amino. So asid amino, gabung asid amino, kita akan dapat protein. Okay. Kemudian kita ada polimer asli macam contoh selulosa yang saya kata tadi kita boleh dapatkan daripada tumbuhan. Okay. So pun sama daripada glukosa juga. Glukosa, gabungan glukosa kita akan dapat selulosa. Yang ini dekat tumbuhan. Kemudian lemak termasuklah lemak haiwan, lemak ni dia daripada asid lemak dan juga gliserol. Kita gabungkan dia, kita akan dapat lemak. Dan satu lagi akhir sekali adalah getah ataupun latex, susu getah. Iaitu adalah gabungan daripada isoprena. Maknanya monomer dia nama isoprena. Isoprena gabung dengan isoprena, kita akan dapat getah. Okey, so kat sebelah kanan itu adalah contoh bahan-bahan yang kita boleh dapat secara semula jadi kan. Tadi saya dah sebut tadi, kalau polimer asli ni maksudnya kita boleh dapat secara semula jadi daripada benda hidup lah. Okey. Kemudian kita ada juga polimer sintetik macam tadi. Sintetik tu bermaksud tiruan. Jadi maksudnya ni yang dibuat di dalam makmal lah menggunakan tindak balas kimia. So kita ada benda yang selalu kita tengok dekat rumah kita, yang ada kat sekeliling kita. Contoh dia macam polyether. Okey, kalau kat situ saya bagi contoh plastik sampah. Okey, polyether. So ini pun dia daripada monomer dia adalah ether. So ether gabungan ether, kita akan dapat polyether. Poly tu, perkataan poly tu maksudnya rantai yang panjang lah. Okey. Kemudian kita ada juga polyvinyl klorida. Yang ini saya rasa anak-anak kat rumah memang selalu tengok benda ni, iaitu PVC lah. Kita bahasa mudah dia, PVC. Kita ada pipe PVC, kita ada banyaklah lagi bahan-bahan yang ada kat sekeliling kita yang diperbuat daripada PVC kan. Okey. So PVC ni dia punya monomer dia adalah kloroetana. Okey. Jadi gabungan kloroetana gabung, kita akan dapat PVC lah, yang banyak kita gunakan sekarang menggantikan orang kata apa, benda-benda plastik lah yang kita faham kan. Okay, kemudian kita ada perspek. Okay, perspek contoh paling mudah adalah macam mana kita bina akuarium lah. Kalau dulu akuarium dia buat sebab kita nak dapatkan orang kata apa, yang tembus cahaya kan, maksudnya yang transparent kat situ.
Jadi kita biasanya kalau dulu orang akan buat daripada kaca, okey, tapi kaca kan dia macam susah nak dapat dan lebih mahal. Jadi kita gunakan bahan seperti Perspex ni, iaitu dia macam plastik tu kan. Kita duk tengok banyak akuarium sekarang yang gunakan Perspex untuk menggantikan kaca. So Perspex ni adalah polimer dan monomer dia adalah metil methacrylate. Okey. Kemudian kita ada neoprene. Kalau perasan perkataan neoprene ni sama dengan apa? Dia bukan sama, dia lebih kurang sama dengan yang tadi kan, getah kan, iaitu isoprene. Kalau isoprene itu maksudnya monomer untuk getah, okey, getah. Tapi kalau neoprene, neo perkataan new, getah baharu lah konon-kononnya. So getah baharu tu adalah merujuk kepada getah yang kita banyak guna untuk buat, macam contoh kat sini saya bagi buat baju, kita buat barang-barang yang menggantikan getah lah. Sebab kalau kita pakai getah asli, dia tak berapa nak kuat ataupun berapa tahan berbanding dengan getah tiruan kan, getah sintetik ni. Jadi kita pakai neoprene sebenarnya. Dia lebih murah, lebih mudah nak dapat berbanding isoprene tadi ataupun getah. Okay? So monomer dia adalah chloropene. Dan kemudian kita ada satu lagi yang akhir adalah getah styrena butadiene, iaitu monomer dia daripada styrena dan juga butadiene lah. Okey. Ini boleh tengok contoh sendirilah dekat Google. Okey. Ini contoh-contoh. Jadi tadi kita ada polimer asli ataupun yang semula jadi yang kita boleh dapat daripada benda-benda hidup sekeliling kita. Dan satu lagi kita ada polimer sintetik, iaitu yang secara tiruan yang boleh dibuat melalui tindak balas kimia dalam makmal. Okey, so boleh bezakan kan antara dua tadi tu. Okey. So sekarang kita tengok tentang getah asli. Sebab getah asli ni dia main peranan banyak lah dalam kita punya kehidupan seharian. Banyak benda kalau adik-adik tengok kat sekeliling kita, memang kita ada banyak sangat benda-benda yang ada di sekeliling kita yang menggunakan bahan getah. Okey. Getah asli ni adalah polimer asli, okey, yang terbentuk daripada gabungan daripada monomer isoprene, okey. Kemudian kita boleh dapatkan dia daripada pokok getah dalam bentuk susu getah ataupun dia sebut sebagai latex, okey. Untuk bab polimer ni sebenarnya anak-anak memang kena betul tahulah dengan perkataan latex ni, sebab ada beberapa lagi orang kata apa, eksperimen dan juga aktiviti yang menggunakan perkataan latex. So kena gunakan perkataan latex lah, dah kena faham bahawa latex tu adalah susu getah. Dan ada 4 sifat ataupun ciri-ciri getah asli ni. Yang pertama, dia lembut, kemudian dia kenyal. Kenyal tu maksudnya orang kata apa, dia boleh kembali kepada keadaan asal dia. Contoh dia macam apa, macam getah pengikat tu. Getah pengikat tu kita ada, kita boleh tarik dia, kemudian dia akan kembali ke bentuk asal. So maksudnya itu kenyal. Okay? Kemudian tidak tahan haba, maksudnya dia kalau kita bakar dia, dia akan terbakar lah. Kalau kita bagi api kat dia, dia akan terbakar. Dan kemudian akhir sekali dia tidak mengalirkan arus elektrik. Jadi dia bukannya boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi kalau kita ada satu litar yang lengkap, kemudian kita pergi letak dia kat tengah tu, maksudnya kita gabungkan dia sebagai salah satu daripada bahan untuk litar kita tu, memang dia tidak akan menyalakan mentol ataupun kita tak akan dapat mengalirkan elektrik lah. Okey. Okey, so sebenarnya cikgu ada satu aktiviti mudah sebenarnya untuk hari ini. Adik-adik boleh, anak-anak kat rumah boleh cuba menggunakan rubber band ataupun getah pengikat ni. Okey, so kalau boleh ambil, so yang pertama sekali cuba regangkan. Getah pengikat tu, kemudian patah balik, biarkan dalam keadaan asal balik. Dapat tak dia kembali kepada keadaan asal? So itu menunjukkan bahawa dia adalah kenyal. Okey, dia adalah kenyal. Okey. Yang kedua, senang saja, ambil yang getah pengikat tu, kemudian pergi letak dekat api. Terbakar tak? Memang terbakarlah. So itu adalah ciri yang kedua, iaitu kita tahu bahawa getah
lembut dan mudah terbakar lah. Okey, mudah terbakar. So, aktiviti mudah tapi sebenarnya kita boleh tunjukkan dua ciri getah sebenarnya kat situ. Okey. Yang pertama kenyal, yang kedua adalah mudah terbakar. Okey. Okey, untuk bab ni juga, subtopik ni juga, dia ada satu eksperimen yang penting lah sebenarnya, eksperimen yang penting, iaitu kita nak tengok tindak balas antara asid dan juga larutan amonia ke atas lateks. Okey. So, kita ambil satu asid, kita bagi dekat lateks, kita tengok apa jadi kat dia. Kemudian kita ambil larutan amonia, so kita bagi kat dia lateks. Kita masukkan dalam lateks, kita tengok apa jadi dekat dia. Jadi kat sini ni sebenarnya dia nak tengok ada dua benda kat sini. Iaitu dia nak tengok apa jadi kalau kita masukkan asid dalam susu getah. Susu getah tu akan jadi macam mana. Okey. Kemudian kita ambil pula larutan amonia. So dalam larutan amonia ni mewakili apa? Sebenarnya mewakili alkali. Okey, mewakili alkali. So kita masukkan. Biasanya kita pair macam tu je lah. Kita pasangkan asid, kita pasangkan dengan alkali. Jadi kita ambil alkali, kita masukkan dalam lateks. Kita nak tengok apa jadi. Ada beza tak kalau masukkan asid dengan masukkan alkali? Okey. Itu dia punya eksperimen lah untuk tajuk ni. Jadi dia antara eksperimen yang memang popular lah dan selalu keluar dalam exam dan memang anak-anak kat rumah kena tahulah. Okey. So hipotesis dia apa? Macam biasa bila kita nak buat eksperimen, kita akan tengok apa hipotesis untuk eksperimen tu. So hipotesis dia, kita kata kalau kita pakai asid, asid ni akan menggumpalkan lateks. Menggumpal ni apa dia? Menggumpal ni maksudnya bahasa mudah dia akan jadi macam ketul-ketul tu. Dia akan jadi berketul-ketul. Okey? Itu. Kemudian dia kata kalau alkali pula mencegah penggumpalan lateks. So alkali pula akan menyebabkan tak jadi gumpal. Maksudnya kita masih dapat dalam bentuk cecair tu. Dia tak jadi ketul-ketul tu. Okey? So, itu kita punya hipotesis. Kita nak tengok, biasanya bila kita buat eksperimen tu, kita nak tengok lah kan, hipotesis kita tu diterima ataupun ditolak. Okay? So, apa pun boleh ubah dia kat sini. Yang kita kena tetapkan, yang kita kena ubah-ubah dan yang dia akan bergerak balas. So, yang pertama yang kita kena tetapkan adalah isi padu lateks yang kita pakai. Kalau kita pakai untuk asid 50 ml, so untuk alkali pun kita kena pakai 50 ml. Okay? Kemudian yang kedua adalah manipulasi. Jadi apa yang tak sama antara dua-dua tu tadi? So sebelah satu ni kita masukkan asid, sebelah satu lagi kita masukkan alkali. Okay? Itu yang kita manipulasi lah kat situ. Okay? Dan yang ketiga adalah bergerak balas. Jadi bila saya masukkan asid, apa jadi dekat dia? Yang sebelah satu lagi bila saya masukkan alkali, apa jadi dekat dia? So kita akan tengok pada keadaan susu getah tu ataupun penggumpalan lateks. Maksudnya dia tergumpal ke tak tergumpal. Okey. Macam saya kata tadi, penggumpalan tu maksudnya dia jadi macam ketul-ketul tu lah, kita boleh nampak nanti. Okey. Kemudian apa radas yang kita nak pakai? Radas dia macam biasa. Yang tadi kita dah gunakan lateks. Okey, susu getah kena ada. Kemudian kita nak tengok asid. Kita nak tengok alkali. So, dua-dua bahan ni kena ada. Kemudian apa radas yang kita pakai? Radas yang kita pakai kat sini, benda apa? Kita nak bubuh lateks tu dalam mana? So, kita bubuh dalam bika. Lepas tu kita kena ada rod kaca juga sebab kita nak kacau dia. Dan juga kita ada silinder penyukat lah. Kita nak ukur banyak mana asid yang kita pakai, banyak mana alkali yang kita pakai. Okay. Alright. So, selepas kita dah tengok kita dah tengok hipotesis, kita dah tengok pemboleh ubah dan kita dah tengok bahan apa kita nak pakai. So, prosedur lah kan. Okay, prosedur kita mula dengan gambar aja. So, lukislah bika tu cantik-cantik sama saiz. Saya lukis ni tak berapa nak comel lah sangat. Nanti anak-anak kat rumah boleh lukis pakai pembaris supaya boleh nampak, orang kata apa, dia punya garisan tu dengan lebih jelas. Okey. Lepas tu nak buat apa? Okey. So yang pertama sekali label. Labelkan bika tu. So nak senang cerita dekat bawah tu nanti untuk langkah-langkah prosedur eksperimen tu. So adik-adik ataupun anak-anak kat rumah tu boleh terus tulis.
boleh tulis BKA dan juga BKB. Jadi nanti senang kita nak cerita kan. Kita nak tulis itu, masukkan apa dalam BKA, masukkan apa dalam BKB. So itu lebih clear. Okay. Kemudian, apa benda yang kena malarkan kat situ, yang kita kena bubuh dua-dua sama dalam tu. So kita bubuh susu getah latex. Okay, masukkan label kat situ juga. So BKA kita tahu kita nak masukkan asid, BKB kita nak masukkan alkali. Jadi bagilah nama. Jenis asid ni banyak kan. Asid etanoik, asid hidroklorik kan. Okay, masukkan asid sulfurik. Tulis saja, bagi satu contoh. Kemudian sama juga untuk alkali tadi. Alkali tadi kita ada amonia, kita ada natrium hidroksida, kita ada kalium hidroksida kan. So masukkan contoh kat situ, terus bagi nama. Okey, senang kita nak buat. Okey. Lepas tu, okey, lukis. Ada lagi dah yang kena lukis? So kalau kat sini bolehlah lukis susu getah tu, kita buat macam ada orang kata apa, ada cecair dalam tu, dan juga kita boleh lukis juga rod kaca. Okey. Okey. So macam mana kita nak menulis? Ini dah saya bagi contoh macam mana nak menulis prosedur dengan mudah lah. Yang ini saya dah ajar dalam perlis mengaji masa musim PKP yang pertama, iaitu macam mana nak teknik menulis prosedur eksperimen dengan cara mudah dengan menggunakan teknik ABC. Kalau ada anak-anak kat rumah ni yang sedang menonton, mungkin pernah tengok perkongsian saya tu. Jadi saya gunakan kaedah ABC. A tu untuk action. So kita cerita dulu, kita mulakan ayat kita dengan perbuatan. Macam contoh kita tengok kat sini, masukkan, biarkan, perhatikan, catatkan. So mulakan dengan action. B untuk bahan. Okey, bahan apa yang kita guna kat situ? So kalau tengok situ bahan apa? Latex. Bahan apa? Asid etanoik. Bahan apa? Larutan amonia. So itu contoh. Dan kemudian kita ada C, A, B, C kan? A action, B bahan, C container. C container ataupun bekas. So kita ceritalah. BKA ke, BKB ke, dalam mana ke, apakah, kita cerita dekat situ. Okey. So step pertama kita kena cerita pasal boleh ubah dimalar. Dimalar. So apa yang kena malar kat sini? Yang kena sama. Sama dua-dua bika tu. Bika A pun kena masukkan benda tu, bika B pun kena masukkan. So kita masukkan latex. So buatlah ayat dia. Masukkan latex dalam bika A dan bika B. Terus buat satu ayat. Okey. Kemudian yang kedua, kita gunakan juga kaedah teknik ABC tu. Yang kedua ni pula dia cerita pasal pemboleh ubah manipulasi yang tak sama dalam A dengan B. Jadi kita masukkan A, kita masukkan apa? Masukkan, kalau kat sini saya tulis asid etanoik. Okey, dia tak sama sikit dengan atas tu. Sebenarnya betulkan nanti adik-adik boleh betulkan lagi. Sebenarnya asid etanoik lah dua-dua tu. Okey, minta maaf saya tak terperasan kat situ nak ubah situ. Okey. So masukkan dalam bika A, masukkan asid etanoik dalam bika A, kemudian masukkan larutan amonia dalam bika B. Buat macam tu. Biasanya saya suruh pelajar saya dia buat sebaris-sebaris supaya senang kan. Nanti cikgu, bila cikgu nak semak tu, cikgu dah nampak dah. Oh, dia dah cerita yang ayat dia yang kedua tu memang dia dah cerita pasal pemboleh ubah manipulasi. Ada perkataan asid, ada perkataan larutan amonia. Okey, so dapat satu markah. Kemudian yang ketiga ni tambahan. Maksudnya lepas you dah masukkan, apa you nak buat? Jadi kita biarkan latex selama 3 hari. Okay, kita biarkan dulu, kita nak tengok apa jadi dekat kita punya susu getah tu. Okay. Kemudian lepas 3 hari tu, langkah yang terakhir tu adalah bergerak balas. Okay. Bergerak balas, jadi perhati dan catat keadaan latex ataupun penggumpalan latex dah masukkan dalam jadual lah. Okay. So boleh dapat markah penuh kat situ untuk penulisan, teknik penulisan prosedur eksperimen. Okay. Kemudian kita buat jadual lah kat dia. Okay, kita buat jadual kat dia, senang saja. Kita ada bahan, lepas tu kita tulislah situ kita pakai apa? Asid etanoik dengan juga larutan amonia. Dan penggumpalan latex lah. Yang itu kita tak payah tulis lah. Maksudnya dia tergumpal ke tak tergumpal. Yang itu kita kena buat eksperimen, barulah kita boleh sahkan dia jadi apa. Okay, so untuk menjawab soalan periksa, so macam ni saja pun dah okey lah. Penggumpalan latex saja. Okay.
Okey, selain daripada beberapa proses tadi, kita masa awal tadi kita belajar pasal polimer kan, jenis-jenis polimer, kita ada getah polimer asli dengan polimer sintetik. Lepas tu kita ada proses macam mana nak daripada monomer nak jadi polimer, macam mana polimer nak tukar balik kepada monomer, kita ada pempolimeran dan penyahpolimeran kan. Okey. So ada lagi jadi kita ada lagi contoh ataupun proses yang berkaitan dengan macam mana nak meningkatkan kualiti getah asli. Sebab kita tahu kan tadi saya dah cerita, getah asli ni dia ciri-ciri dia lembut, dia kenyal, dia tidak tahan haba dan juga satu lagi tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi macam mana kita nak tingkatkan kualiti dia, kualiti getah asli ni dari segi sifat-sifat dia tu supaya kita boleh guna banyak. Sebab kita tahu ada advantage ataupun kelebihan juga untuk getah asli ni. Contoh dia macam dia kenyal. Okey. Satu lagi dia ada tidak mengalirkan arus elektrik. Jadi bagus sebab kita boleh salut wire ke ataupun kita boleh salut benda-benda metal kan, logam ke yang boleh mengalirkan elektrik tu kan, supaya dia boleh jadi penebat. Jadi cumanya dia ada kelemahan dia iaitu dia lembut. Jadi macam mana kita nak tingkatkan kualiti dia dan tidak tahan terbakar kan? Jadi kita buat proses untuk kita kuatkan ciri dia iaitu kita panggil nama pemvulkanan. Okey, pemvulkanan. Okey, vulkan. Perkataan kata dasar dia vulkan. So vulkan ni kalau bahasa mudah dia kita nak tukar daripada getah asli jadi getah tervulkan. Okey, getah tervulkan tu maknanya kualiti dia lebih baik lah ataupun lebih tahan daripada getah asli lah. Okey, so cara dia macam mana? Senang saja. Kita tambah sulfur saja. Kita tambah sulfur, jadi dia akan berubah daripada getah asli kepada getah tervulkan. Sekejap lagi saya nak tunjuk kenapa dia boleh jadi lebih kuat ataupun lebih berkualiti daripada getah asli lah. Okey. Dan kaedah dia macam mana? Kaedah dia pun senang saja. Kita panaskan getah asli dengan sulfur. Lepas tu kita rendam getah asli tu ataupun kita rendam getah asli tu dalam larutan sulfur monoklorida. Okey. So dua cara saja kita akan dapat getah yang jauh lebih berkualiti lah ataupun lebih tahan berbanding getah asli. Okey. Ini yang saya kata tadi, macam mana getah asli ni lebih bagus, getah tervulkan ni lebih bagus daripada getah asli. So kalau tengok kat situ macam mana susunan molekul dalam getah asli, dia sebaris saja kan. Dia sebaris-sebaris saja kalau tengok molekul-molekul tu terikat secara selari macam tu saja. Okey. Jadi sebab tu ciri-ciri dia masih kenyal tapi kurang kenyal berbanding getah tervulkan dan juga lembut. Okey. Jadi bila kita buat proses pemvulkanan tadi, kita bagi kat dia sulfur, kita panaskan dia bersama sulfur. Jadi kalau anak-anak kat rumah boleh nampak tu kat situ macam mana dia punya molekul tu dah terikat, bukan sekadar selari saja tapi dia terikat juga daripada atas dengan bawah tu terikat oleh sulfur. Okey, molekul sulfur. Jadi benda itulah yang menyebabkan getah tervulkan ni sebenarnya lebih tahan, lebih kuat berbanding getah asli. Okey. Jadi sebab tu dia lebih kenyal dan juga lebih keras. Jadi sebenarnya kalau kita nak buat macam contoh tayar kereta ke apa ke, so sebenarnya kita pakai getah yang macam inilah, getah tervulkan. So dia lebih kuat lah. Okey. Okey, so saya rasa itu saja saya punya perkongsian untuk tajuk polimer ni. Okey. Jadi saya harapkan anak-anak murid kat rumah semua boleh fahamlah, boleh nampak tentang apa yang dimaksudkan dengan polimer. So kita sepintas lalu kita tengok balik apa yang kita go through balik apa yang dah adik-adik belajar kat rumah. So kita tahu apa maksud polimer. Polimer tu adalah rantai molekul panjang yang terdiri daripada molekul kecil ataupun monomer yang bergabung. Kemudian kita boleh tengok kat sini contoh monomer dengan polimer. Kalau monomer tu dia satu-satu saja, tapi kalau polimer ni dia bergabung dia jadi satu yang panjang saja. Kemudian kita ada dua proses yang berkaitan dengan polimer, pempolimeran iaitu nak tukar monomer, nak gabungkan monomer jadi polimer, dan satu lagi proses kita ada penyahpolimeran iaitu macam mana polimer kita nak uraikan balik kepada monomer. Kemudian kita ada dua jenis polimer iaitu polimer asli dengan polimer sintetik. Asli maksudnya kita dapatkan secara semula jadi daripada benda hidup.
Kemudian kalau yang sintetik kita dapatkan daripada tindak balas kimia, kita boleh buat dalam makmal lah. Okey. Dan ini sebahagian daripada contoh-contoh polimer asli yang kita ada. Kanji, protein, selulosa, lemak dan juga getah. Kemudian ini pula contoh untuk polimer sintetik. Kita ada politena, polyvinyl klorida, perspek, neoprena dan juga getah styrena butadiene. Okey. Kemudian kita belajar pasal getah asli. So getah asli kita tahu dia terdiri daripada monomer isoprena, boleh dapat dalam bentuk susu getah dan ciri-ciri dia ada 4, okey, iaitu lembut, kenyal, dan mudah terbakar dan juga tidak mengalirkan arus elektrik. Dan saya dah minta anak-anak kat rumah ambil getah pengikat barang tu, cuba buat as simple activity lah. Maksudnya try cuba regangkan getah tu, nanti kita tengok dia akan balik kepada keadaan asal. So itu maksudnya dia kenyal lah. Kemudian ambil satu, kita cuba letak dekat api, terbakar tak? Terbakar, maksudnya itu ciri dia mudah terbakar. Okay? Kemudian kita ada belajar juga eksperimen pasal latex, iaitu kita masukkan asid, satu lagi kita masukkan alkali, kita nak tengok apa jadi dekat dua-dua ni. So kalau kita masukkan asid, dia akan menggumpalkan susu getah. Kalau kita pakai alkali, dia tidak akan menggumpalkan ataupun mencegah penggumpalan latex lah. Dan kemudian saya dah ajar macam mana nak buat penulisan untuk prosedur. Kita mulakan dengan lukis gambar rajah, kemudian kita gunakan kaedah ABC, action, bahan dan juga kontainer untuk kita menulis prosedur dengan baik. Dan kemudian kita buatlah kat dia jadual. Okey, jadual mudah saja, jadual letak bahan dengan penggumpalan latex. Lepas tu bahan apa kita pakai? Asid etanoik dan juga larutan amonia. Okey. Dan kemudian kita tengok juga macam mana kita nak meningkatkan kualiti getah asli. Tadi kita tahu getah asli ni dia tak berapa kuat ataupun tak berapa berkualiti berbanding dengan getah tervulkan. Jadi kita tingkatkan lagi dia punya kualiti dengan cara kita tambahkan sulfur dalam dia. Jadi kita nampak ada sedikit perbezaan pada susunan molekul untuk getah asli dan getah tervulkan. Jadi kita boleh gunakan getah tervulkan tu untuk bahan yang lebih tahan lasak lah. Okey. Dan saya rasa itu saja saya punya perkongsian tentang tajuk polimer. Jangan lupa follow Cikgu Helmi di Facebook, Instagram, YouTube dan juga di Twitter lah. Okey. Sampai kita jumpa lagi pada sesi seterusnya, insya-Allah. Teruskan belajar dan juga teruskan mencari ilmu masa musim PKP ni. Dan berita baik sebab kita pun akan masuk ke sekolah selepas ni. Jadi teruskan bermotivasi, teruskan jaga kesihatan dan jaga keselamatan. #Perlis Mengaji, #stay safe at home. Dan juga kita doakan yang terbaik untuk semua rakyat Malaysia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.